Jadi pada malam ini kita membincangkan ya, satu isu yang dipanggil pasca Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, yang mana pada petang tadi telah disahkan beliau telah mendapat watikah pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan sesudahnya mengangkat sumpah jawatan dan juga mengangkat sumpah menyimpan rahsia. Dengan itu beliau sudah diwartakan sebagai Perdana Menteri yang sah. Saya sebentar tadi melihat siaran langsung sahabat saya yang juga seorang tokoh perlembagaan, ya, kerana kita di Malaysia ni apabila orang itu dipanggil pakar, tidak ada pengesahan daripada mana universiti yang dia digelarkan pakar. Kerana pakar ini hanya berada pada doktor perubatan saja setelah melalui proses yang panjang. Kalau dia pakar sakit puan, mengikut track record dia dan juga kelulusan akademik dia. Kalau dia pakar bedah pun begitu, kalau dia pakar jantung pun begitu. Jadi di Malaysia ni kita suka menggunakan dia sebagai pakar. Persoalan kita, siapakah yang mengiktiraf dia sebagai pakar? Adakah dengan doktorat itu dia sudah menjadi pakar? Itu kebolehannya, kebijaksanaan. Yang ada ialah tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai orang yang memahami perlembagaan. Dan itu sama ada yang berhormat Saudara Aziz Bahari, dia bukan seorang pakar, dia seorang tokoh perlembagaan yang memahami perlembagaan. Kerana di dalam kebiasaannya tidak ada orang selain daripada doktor perubatan yang dikira pakar. Tak ada pakar jutera, ada kita dengar, oh dia ni pakar kejuteraan, tak ada. Kita pernah dengar, dia ni pakar matematik, tidak. Dia ni pakar sains, tak ada. Yang ada pakar dalam bidang perubatan. Jadi biar kita betul-betul menggunakan ayat ini. Isunya sekarang ialah pasca selepas Datuk Seri Ismail Sabri terlantik sebagai Perdana Menteri. Cabaran dan halangannya dihadapan. Pertama, cabarannya sekarang ialah untuk meyakinkan ahli Dewan Rakyat yang telah pun memberikan dia surat akuan bersumpah atau SD, memperakui dia sebagai pilihan untuk menjadi Perdana Menteri, mestilah konsisten kepada apa yang dibuat itu apabila sebelum sidang perasmian oleh Sepaduka Baginda yang di-Tuan Agong atau Istana Negara, beliau telah diberikan kedaulatan undang-undang. Bukan keabsahan saja, kedaulatan undang-undang, iaitu secara perlembagaannya bahawa beliau sudah diterima sebagai seorang Perdana Menteri berdasarkan majoriti yang dia dapat dalam Dewan Rakyat. Pada pagi tadi saya menulis agak panjang terhadap politik atau demokrasi kita dalam sistem pemerintahan kita ni seperti orang beranak sengsang yang keluar kakinya dulu, wahal lazimnya kepala yang keluar dulu, barulah badan dan kakinya yang akhir. Tapi kita melihat bahawa politik hari ini, sistem pemilihan Perdana Menteri kita bermula dari Istana Negara, kemudian itu dibantah balik ke Parlimen. Dan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah pemerintahan kita, yang mana biasanya daripada zaman Tengku sampai ke zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, iaitu yang menjalankan tugas ini ialah Parlimen. Kemudian dihantar ke Istana Negara dan Istana Negara mengesahkannya dengan memberi dia watikah, dan setelah dapat watikah dia kena melaksanakan dua perkara, mengangkat sumpah jawatan dan juga menyimpan rahsia. Jadi hari ini kita agak pelik. Maka dalam satu masa Istana Negara sudah melantik dia berdasarkan SD yang sudah didapati oleh Istana Negara, tetapi masih lagi kekal, terpaksa dibawa
pula di Dewan Rakyat untuk pengesahan yang kedua. Dari itu, bagi saya sebagai seorang rakyat biasa yang tidak memahami secara akademik soal perlembagaan ini, maka kita bertanya, siapa yang sebenarnya berkuasa? Istana Negara ataupun Parlimen dalam pelantikan seorang Perdana Menteri? Ini yang kita agak ragu dan celagu. Jadi ada setengah pihak berkata tidak payah lagi untuk dibawa ke Parlimen, dan ada setengah pihak kata perlu pula untuk dibawa ke Parlimen. Jadi apa yang perlu kita pastikan sebagai seorang yang duduk di kaki lima di kedai kopi biasa-biasa ni, yang tidak mampu untuk pergi ke hotel 5 bintang, saya nak menyatakan pendapat saya, ya, bahawa yang penting dan mustahak sekarang ini ialah kita melihat bahawa pencerahan daripada pejabat peguam negara adalah perlu dalam perkara yang kita pertikaikan sekarang, iaitu sama ada Istana Negara dahulu atau Parlimen dahulu. Dulu formalitinya dibuat oleh Parlimen. Apabila seorang parti politik yang menang besar di Parlimen, dia akan menyerahkan namanya kepada Istana Negara. Dan kita lihat sekarang seolah-olah Malaysia ini seperti sebuah negara rojak yang tak ada sistem saya. Mengikut yang saya tahu daripada Twitter, bukan Twitter, daripada pelajaran yang saya terima secara tidak rasmi, hanya setakat kami minum bercakap-cakap dengan bos saya dulu, almarhum Tun Muhammad Ghazali Syafi'i. Dia kata negara ini apabila dalam keadaan caretaker, iaitu peralihan kuasa, jika kita nak membentuk kerajaan, yang memimpin peranan ialah ketua susunan negara. Maknanya kita tak ada kuasa untuk nak menghadap Istana Negara itu, melainkan ketua susunan negara sebagai anggota pentadbiran awam yang anggota penjawat awam tertinggi dalam negara ini. Dari itu, surat yang kita menunjukkan yang kita ni nak menguasai kerajaan ataupun kita nak jadi Perdana Menteri, kena hantar ke susunan negara. Ketua susunan negara lah yang akan menghadap Istana Negara untuk menyerahkan, ini dia senarai nama keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun keputusan yang diperbuat oleh parti politik yang orang ini dinamakan Perdana Menteri. Jadi itu sekarang kita agak celaru sikit, seolah-olah fungsi cara kita mewujudkan jawatan Perdana Menteri itu terletak di Istana Negara tanpa peranan ketua susunan negara. Ini satu yang perlu dihalusi oleh tokoh-tokoh perlembagaan, kerana apakah sebabnya perkara ini terjadi, yang perkara-perkara tertibnya, adabnya diremehkan. Baiklah, kita tak boleh nak bercakap terlalu panjang ataupun membincangkannya, kerana kadang-kadang kita dikira sebagai sensitif, terlibat di dalam akta asutan. Jadi setakat itu pandangan saya dalam perkara ini.